Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, saya memanjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa taala dan dengan izin Allah dapat kita bertemu lagi dalam siri tazkirah bersama dengan Ustaz Qamaruzzaman Al-Malizi. Tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia ini berpasangan. Ada lelaki dan ada perempuan. Supaya manusia ini hidup saling kenal mengenal, saling cinta mencintai, berkasih sayang, menjalinkan perhubungan sehingga dapat membiakkan keturunan manusia. Sebab itulah Allah SWT menciptakan lelaki mempunyai naluri mencintai wanita dan wanita mempunyai naluri mencintai lelaki. Akibat ataupun disebabkan oleh kasih sayang antara seorang lelaki dan seorang wanita yang akhirnya membawa kepada gerbang perkahwinan, yang mana hasil daripada perkahwinan itu dapat melahirkan zuriat keturunan manusia supaya manusia tidak pupus lagi daripada dunia ini. Sekiranya di antara lelaki dan perempuan itu tidak ada lagi rasa cinta mencintai dan kasih sayang, tentulah manusia tidak ingin berkahwin antara lelaki dan perempuan. Dan akibat tiadanya perkahwinan antara lelaki dan perempuan, maka zuriat keturunan manusia akan pupus. Tiada lagi manusia yang akan hidup di atas dunia ini untuk menyambung memperjuangkan agama Allah SWT. Kesambungan manusia, kesinambungan manusia di atas dunia ini adalah perlu untuk mentadbir dunia ini mengikut hukum Allah SWT. Sebab Allah SWT menciptakan manusia ini adalah untuk menjadi khalifah Allah di bumi, untuk mentadbir bumi ini mengikut hukum Allah SWT, mengikut kehendak Allah SWT, mengikut sunnah Rasulullah SAW. Kerana itulah Islam menggalakkan umatnya supaya berkahwin antara lelaki dan perempuan. Hasil daripada perkahwinan itulah yang akan melahirkan manusia-manusia yang terus menghuni bumi ini. Sekiranya seorang lelaki itu tidak lagi mencintai perempuan dan perempuan itu tidak lagi mencintai lelaki, maka umat manusia akan pupus daripada muka bumi ini. Pada hari ini kita lihat satu fenomena yang luar biasa telah berlaku, iaitu banyak perkahwinan yang berakhir dengan perceraian. Banyak perkahwinan yang berakhir dengan perceraian. Kenapa hal ini berlaku? Adakah tidak ada lagi persefahaman antara lelaki dan perempuan, sehingga lelaki dan perempuan tidak boleh duduk serumah? Kerana banyak perselisihan yang banyak. Tidak ada lagi kasih sayang dan cinta mencintai antara satu sama lain. Kerana itu akhirnya rumah tangga berantakan dan berpecah. Akhirnya suami isteri berpisah kerana tidak ada lagi kasih sayang antara satu sama lain. Mengapa ini berlaku? Mengapakah perkahwinan banyak berakhir dengan perceraian? Inilah satu masalah yang dihadapi oleh masyarakat kita pada hari ini. Kalau kita pergi ke mahkamah syariah, kita lihat ramai pasangan-pasangan yang berkahwin, yang mendirikan rumah tangga, tetapi tidak kurang juga ramai yang bercerai. Ini menjadi persoalan kita. Susah sangatkah kita nak mencari persefahaman antara seorang lelaki dengan seorang perempuan sehingga dapat membina mahligai yang indah, yang aman, yang sejahtera. Mahligai yang indah, yang aman, yang sejahtera yang diharapkan akhirnya hancur lebur, pecah berderai.
Ini semua berlaku kerana tidak adanya rasa cinta mencintai dan kasih sayang antara suami isteri. Dan tidak ada lagi rasa hormat menghormati antara satu sama lain. Hanya cinta yang ada pada mereka ini hanya cinta monyet, iaitu cinta yang sekejap saja. Lama-lama cinta itu telah hilang dan pudar. Akhirnya rumah tangga berantakan dan hancur yang berakhir dengan perceraian kerana tidak ada persafahaman antara suami isteri. Bagi orang-orang yang belum berkahwin, syaitan suruh lelaki dan perempuan ini hidup berkapal, berduaan dan melarang daripada menikah. Tetapi bagi orang yang telah menikah, lelaki dan perempuan yang telah menikah, syaitan memainkan peranannya supaya lelaki dan perempuan itu saling cari kelemahan satu sama lain. Lelaki mencari kelemahan isterinya, isteri mencari kelemahan suaminya. Akhirnya menceritakan kepada pihak yang ketiga, yang akhirnya membawa kepada perpecahan. Inilah kerja syaitan. Kadang-kadang ada pihak ketiga, baik daripada pihak keluarga lelaki atau pihak keluarga perempuan yang campur tangan dalam rumah tangga orang lain, akhirnya membawa kepada perceraian antara pasangan suami isteri itu. Inilah kerja syaitan yang nak meruntuhkan rumah tangga yang telah dibina dengan sekian susah payah, dengan mengeluarkan wang yang begitu banyak, beribu-ribu, tetapi nak menghancurkannya sekejap. Nak membina masjid itu amatlah susah, tapi nak meruntuhkan masjid mudah sahaja. Jadi kerana punca perceraian itu banyak sebab dia. Di antaranya itulah ada campur tangan pihak ketiga. Campur tangan daripada keluarga lelaki atau keluarga perempuan. Sepatutnya keluarga tidak boleh campur tangan hal rumah tangga orang lain. Sebab rumah tangga ialah perkongsian hidup antara seorang lelaki dan seorang perempuan. Antara seorang lelaki dan seorang perempuan itu mesti ada faham memahami, mesti ada tolak ansur antara satu sama lain, dan mesti ada cinta mencintai satu sama lain, baru dapat membina rumah tangga yang bahagia. Akibat daripada tidak adanya persafahaman antara lelaki dan perempuan, maka timbul satu golongan dalam masyarakat kita hari ini yang tidak lagi mencintai kaum yang berlawanan jenis. Mereka lebih mencintai dan berkasih sayang dengan kaum yang sejenis. Naluri manusia memang telah menjadi naluri manusia ini ingin dicintai dan dikasihi, ingin disayangi. Itu naluri manusia, ingin mencintai dan ingin dicintai. Inilah naluri yang ada pada diri manusia, dalam semua manusia, baik pada lelaki atau perempuan. Naluri yang ada pada manusia, yang ada pada semua manusia, ingin mencintai dan dicintai. Oleh kerana mereka tidak ada lagi persefahaman antara kaum yang berlawanan jenis, iaitu antara lelaki dan perempuan, mereka pun telah jadi frust, telah jadi fed up, telah jadi give up. Mereka beralih kepada kaum sejenis. Akhirnya lahirlah golongan songsang, atau yang dipanggil homoseksual. Mulalah lelaki mencintai kaum sejenisnya, iaitu kaum lelaki, dan perempuan pula mencintai kaum sejenisnya, iaitu kaum perempuan. Apabila lelaki telah cinta kepada lelaki, telah kasih dan sayang dengan lelaki, dan perempuan telah cinta dengan perempuan dan kasih sayang dengan perempuan, maka muncullah golongan yang hari ini dipanggil homoseksual. Golongan homoseksual, atau dipanggil golongan songsang. Dalam istilah moden, golongan ini dipanggil golongan gay dan lesbian. Telah banyak muncul pada hari ini. Mereka merasakan bercinta dengan kaum yang berlawanan jenis itu amat susah untuk mencari persafahaman. Tetapi bercinta dan berkasih dengan kaum sejenis itu mudah mencari persafahaman antara satu sama lain. Mudah nak diajak berbicara, berbual, diajak makan dan sebagainya.
Kerana lebih mudah untuk berinteraksi dengan kaum yang sejenis daripada yang berlawanan jenis. Akhirnya cinta mereka telah jadi songsang. Cinta mereka telah jadi terbalik. Akhirnya melahirkan golongan homoseksual. Inilah puncanya golongan homoseksual, iaitu golongan yang telah kecewa, yang telah fed up, yang telah give up dengan kaum yang berlawanan jenis. Mereka mencari pasangan sejenis. Sebab mereka nak melepaskan naluri, ingin mencintai dan dicintai, ingin berkasih sayang. Naluri itu ada dalam diri mereka, tetapi mereka tidak dapat pada kaum yang berlawanan jenis. Mereka mula mencari kaum sejenis. Maka lahirlah golongan-golongan songsang, golongan-golongan gay dan lesbian, golongan-golongan homoseksual. Lahirlah LGBT. Lahirlah apabila golongan ini telah menular dan berkembang dalam masyarakat, sampai nanti orang tak mau berkahwin antara golongan yang berlawanan jenis, mereka kahwin dengan kaum sejenis. Akhirnya umat manusia akan pupus dan kemurkaan Allah akan datang, dan azab Allah akan datang seperti mana azab kaum-kaum yang terdahulu telah datang. Kaum Lut AS yang telah dibinasakan oleh Allah SWT kerana homoseksual, dan kaum Popi telah dibinasakan oleh Allah SWT juga kerana kaum itu melakukan homoseksual. Dan golongan ini sekarang telah mula menular dalam masyarakat kita, telah mula berkembang dalam masyarakat kita. Mereka ini, golongan gay dan lesbian ini, golongan homoseksual ini, tidak lagi mencintai kaum yang berlawanan jenis dengan mereka. Tidak cinta antara lelaki dan perempuan, tetapi mereka cinta dengan kaum sejenis. Dengan kaum sejenislah mereka menjalinkan perhubungan, makan berdua, bersama-sama, berbual-bual, melepaskan perasaan mereka, apa yang masalah-masalah mereka, bergaul, berbual atas sama lain, ajak berjalan, ajak keluar, ajak tengok wayang, ajak naik motor, ajak berduaan sana sini, bagaikan pasangan kekasih. Akhirnya menyebabkan mereka dalam kelembah maksiat dan kemungkaran yang tidak sepatutnya dilakukan oleh manusia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.